Sila, Beaufort. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan mukadimah saya dengan menyebut sepotong ayat yang bermaksud dalam surah Al-Imran ayat 26. Katakan, ya Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau tanggalkan dan hilangkan kerajaan daripada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah kebajikan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuan Speaker, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan bajet tahun 2013 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan pada 28 September tahun 2012 yang lalu. Izinkan saya dalam ucapan membahaskan ini memperkatakan sebuah mauduk yang berkaitan dengan negeri Sabah. Tuan Speaker, negeri Sabah adalah sebuah negeri yang luas di Malaysia. Luasannya sekitar 73,997 km persegi. Pantainya pula memanjang sejauh 1,440 km. Sementara 35% kawasan tanahnya adalah sesuai untuk pembangunan pertanian. Dan kira-kira 65% pula kawasan tanahnya itu masih lagi diliputi hutan, dengan hutan hujan tropika yang dimilikinya, dan di antara hutan tropika yang tertua di dunia. Pada tahun 2010, negeri Sabah mempunyai penduduk berjumlah 3,2 juta yang merungkumi 11,5% keseluruhan penduduk negara ini. Pukul rata kadar pertumbuhan penduduk negeri Sabah adalah dianggarkan 0,9% tahun. Dari segi ekonomi pula, negeri Sabah adalah negeri yang terkaya di Malaysia. Kekayaan itu datang daripada pelbagai sumber asli, termasuklah sumber hutan, mineral, pertanian, khazanah biodiversity dan juga petroleum. Imbangan perdagangan luar negeri Sabah meningkat sehingga ringgit Malaysia 18,5 bilion pada tahun 2008 dan menurun pada kadar 15,7 bilion pada tahun 2010. Sementara jumlah nilai ekspor pula tahun yang sama adalah ringgit Malaysia 43,6 bilion dan jumlah nilai importnya ialah berjumlah ringgit Malaysia 27,9 bilion. Namun demikian, walau apapun petunjuk ekonomi negeri Sabah adalah baik, tetapi daripada aspek lain, kadar pengangguran adalah di antara yang tertinggi di Malaysia. Pada tahun 2009 sahaja, pengangguran adalah di dalam kadar 3,7%, dan walaupun ada penurunan pada 3,2% pada tahun 2010, tetapi ia menyumbang lebih separuh daripada kadar pengangguran di Malaysia pada tahun yang sama. Ini bermakna pertumbuhan industri di negeri Sabah adalah antara yang paling lembab di seluruh negara. Malah tidak ada industri yang boleh memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah sebagaimana yang terdapat di semenanjung Malaysia. Ini adalah bukti yang menunjukkan kegagalan kerajaan Barisan Nasional, khususnya di negeri Sabah. Sebab itulah kebanyakan generasi muda dan golongan belia yang terpelajar daripada negeri Sabah terpaksa berhijrah ke negeri lain, sama ada di semenanjung Malaysia atau Singapura dan Brunei Darussalam. Perancang ekonomi negeri Sabah, pekerjaan yang wujud di negeri Sabah mengikut industri pada tahun 2010 adalah 1,3 juta dan boleh dianggap sebagai jumlah yang cukup tinggi. Malangnya, sektor penyumbang pekerjaan yang paling tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang peluang pekerjaan sebanyak 33%, perdagangan borong dan roncet 16,6%, sektor pembuatan 8,1%, pembinaan 7,3%, pentadbiran awam dan keselamatan 6,5%, dan selebihnya adalah sektor pendidikan, restoran, hotel, pengangkutan dan penyampaian, IT, kewangan dan insuran, perkhidmatan pentadbiran dan sokongan, aktiviti kesihatan dan sosial, pelancongan dan lain-lain.
Justru itu jika diteliti secara terperinci, jelas sekali kerajaan BN di peringkat negeri dan persekutuan gagal menarik para pelabur dan gagal merancang satu pembangunan industri perkilangan yang berkesan bagi negeri Sabah, yang bukan saja berperanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah, tetapi juga apa yang penting ialah untuk menyediakan peluang pekerjaan yang lebih besar kepada golongan belia di negeri yang berkenaan, sekaligus mengurangkan peratus pengangguran yang jika tidak terkawal dengan bijaksana, kita khawatir ia akan mendatangkan pelbagai masalah gejala sosial yang kritikal di negeri itu dan juga Malaysia. Tuan Yang Dipertua, salah satu sektor yang diberikan perhatian oleh kerajaan sebagai pembangunan negeri Sabah, iaitu sektor pembuatan. Beberapa aset pendestrian dan yang sedia ada telah dibangunkan, sementara yang lainnya masih lagi dalam perancangan. Kerajaan juga melabur dalam sektor ini dalam jumlah yang besar, iaitu 5.99 bilion pada tahun 2009, tetapi kemudian turun dengan begitu drastik sehingga 0.4 bilion pada tahun 2010. Saya mohon maaflah kepada Pasir Mas sebab saya menyebut adalah berkenaan dengan negeri Sabah, tidak ada kena-mengena dengan negeri Kelantan. Menurut kajian perencanaan ekonomi negeri Sabah, masalah yang membantutkan pembangunan sektor pembuatan di negeri Sabah antaranya disebabkan isu logistik yang berkenaan dengan kekangan polisi kabotaj pada tahun 1980. Perhubungan kos yang tinggi memulakan industri pembuatan, persaingan yang hebat di antara pelabur dan lain-lain. Namun walaupun pelbagai alasan yang diberikan oleh rakyat, ia adalah satu petunjuk yang sangat jelas bagi kegagalan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional dalam membangunkan ekonomi negeri Sabah, khususnya dalam sektor pembuatan. Tuan Yang Dipertua, kerajaan BN negeri Sabah gagal membangunkan infrastrukturnya dengan ketara sekali. Kalau kita kaji dengan teliti pada tahun 2009, hanya 7.200.91 km rangkaian jalan raya yang terdapat di negeri itu yang berturap. Sementara 9.886.84 km lagi adalah jalan batu klikir dan 497.76 km lagi merupakan jalan tanah merah. Ini menunjukkan rangkaian jalan raya yang terdapat di negeri ini adalah negeri yang amat daif di antara negeri yang amat daif di Malaysia. Jika kita perhatikan jalan raya yang terdapat di kawasan bandar, di luar bandar, adalah yang amat teruk sekali, sehingga menyusahkan para petani mengangkat hasil pertanian mereka ke pekan atau ke bandar yang terdekat. Malah terdapat juga jurang perbezaan yang sangat ketara di antara rangkaian jalan raya yang berturap yang terdapat di semenanjung Malaysia berbanding dengan Sabah dan Sarawak. Jalan berturap yang terdapat di semenanjung Malaysia sudah mencacah atau mencapai 35.734 km pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun yang sama hanya 10.171 km jalan yang berturap, yaitu untuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Jadi, bila status jalan raya yang terdapat di negeri Sabah boleh menyamai piagam nasional yang dinikmati oleh rakyat Malaysia di semenanjung, yaitu 80% jalan berturap berbanding dengan hanya 35% jalan berturap di negeri Sabah. Sementara selebihnya kira-kira 65% masih dalam bentuk jalan klikir dan juga jalan tanah kuning. Tuan Yang Dipertua, memang sukar dipercaya setelah 19 tahun Malaysia ditubuhkan dan 55 tahun negara merdeka, walaupun negeri Sabah di antara negeri yang penyumbang kepada hasil minyak dan gas negara, menjadi penyumbang utama dalam sektor komoditi pertanian, tetapi negeri Sabah adalah antara negeri yang mempunyai rangkaian jalan raya yang buruk sekali di Malaysia. Sukar dipercayai juga kerajaan Barisan Nasional terus membuai rakyat negeri Sabah dengan pelbagai janji. Kononnya janji ditepati, tetapi apa yang jelas di sana sini di seluruh negeri Sabah, siapa saja yang boleh melihat jalan yang berlopak, proyek naik taraf yang tidak pernah selesai, tanah runtuh dan struktur jalan yang berbahaya, yang tidak memuaskan sehingga mengorbankan banyak nyawa, seperti jalan raya yang menghubungkan di antara daerah Kimanis dan Kadingau, serta beberapa rangkaian jalan raya yang lain di negeri Sabah.
Kerajaan besar sebenarnya hanyalah menyusahkan rakyat, terutama sekali di kawasan bandar, di kawasan luar bandar. Sebelum ini, kerajaan BN telah berjanji kononnya hendak membina rangkaian jalan raya sepanjang 1.365 km di kawasan luar bandar negeri Sabah. Tetapi tiada satu pun janji yang ditepati oleh kerajaan Barisan Nasional. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan BN juga cuba menghidupkan perkhidmatan kereta api negeri Sabah. Tetapi kereta api yang diberikan itu adalah jauh bezanya dengan kereta api yang diberikan oleh kerajaan British dahulu. Malah, ada tidak keterlaluan jika saya katakan kereta api yang wujud sekarang tidak lebih daripada kereta api yang dibaik pulih di zaman penjajahan dahulu. Perkhidmatan kereta api sebenarnya sudah wujud di Sabah di zaman British lagi. Bermula daripada Bokau pada tahun 1896. Landasan kereta api yang pertama mula dibina oleh sekumpulan pekerja yang diketuai oleh jurutera Inggris, di mana landasan pertama ialah dibina mengalah ke arah utara di Pekan Beaufort. Selepas itu barulah landasan yang kedua dibina mengalah ke selatan, yaitu Pekan Western, yang sehingga kini Pekan Western adalah di antara pekan yang paling daif dan mundur di Sabah. Selain daripada itu, pada tahun 1902, sejauh 90 km lagi landasan kereta api dibina daripada Beaufort ke utara, yaitu Pelabuhan J. Sultan, yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu. Pemindahan landasan ini itu dibina oleh sebuah firma yang berasal daripada Britain. Pada tahun 1903, landasan kereta api juga telah dibina daripada Beaufort ke daerah Tenam sejauh 48 km, dan landasan tersebut telah siap dibina pada tahun 1905. Laluan landasan kereta api Tenam Lala pula telah disiapkan pada tahun 1906. Ini sejarah awal perkhidmatan kereta api negeri Sabah. Setelah ditutup sekian lama, kini dihidupkan kembali. Tetapi seperti kata pepatah, kereta api itu seperti hidup sagan mati tak mau. Pada minggu lepas, Tuan Yang di-Pertua, setelah menerima laporan daripada penduduk di antara daerah Beaufort menuju ke Batu 65 Hulu Gilat, tiba-tiba di pertengahan jalan kereta api mati enjin. Ditanya kenapa mati enjin, minyak tidak ada. Ini amat memalukan, Tuan Yang di-Pertua. Sepatutnya negeri Sabah sudah mempunyai perkhidmatan kereta api yang moden. Malah sepatutnya lagi sudah wujud kereta api Trans Borneo yang meliputi negeri Sabah, negara Brunei Darussalam, Kalimantan dan juga Sarawak. Namun kerajaan BN tidak pernah berfikir untuk memudahkan sistem pengangkutan di Kepulauan Borneo dan juga negeri Sabah khasnya, kerana negeri Sabah dan Sarawak bukanlah keutamaan mereka, walaupun mendapat julukan fixed deposit atau simpanan tetap oleh Barisan Nasional. Jauh sekali daripada tersirat dalam perancangan mereka hendak menyediakan pemindahan kereta api elektrik dengan izin Electric Train System ETS yang berkelajuan tinggi seperti yang terdapat di negara Jepun. Tuan Yang di-Pertua, sesungguhnya masih banyak lagi perkara yang menghantui rakyat Sabah daripada segi pembangunan. Masih ramai rakyat Sabah yang seolah-olah terpinggir daripada arus pembangunan negara dan dinafikan akses kepada fasilitas dan infrastruktur oleh kerajaan Barisan Nasional yang telah gagal menyediakannya. Justru itu, dengan duka cita saya hendak memaklumkan kepada Dewan yang mulia ini dan kepada mereka yang di luar sana dan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa banyak lagi kegagalan pemerintahan Barisan Nasional, termasuk gagal menyediakan bekalan elektrik kepada 23% rakyat Sabah berbanding dengan hanya 5% rakyat di Semenanjung Malaysia. Kerajaan Barisan Nasional juga gagal menyediakan bekalan air bersih atau air yang sudah dirawat kepada 47.7% rakyat Sabah, terutamanya kepada mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Bagi sektor kesihatan pula, kita boleh membuat perbandingan dengan jelas menurut kajian yang telah dibuat oleh unit perancang ekonomi Sabah. Jabatan Ketua Menteri pada tahun 2006, nisbah setiap doktor di Sabah sama dengan 2.935 orang pesakit, berbanding dengan seorang doktor untuk 1.214 orang pesakit di Semenanjung Malaysia. Namun pada tahun 2009, nisbah doktor di Sabah sama dengan 2.464 orang pesakit. Sedangkan nisbah di Semenanjung Malaysia seorang doktor
hanyalah 927 orang sakit sahaja. Nisbah ini sungguh jauh berbeza dan amat jelas sekali. Di negeri Sabah masih kekurangan doktor, selain daripada menghadapi masalah kekurangan fasiliti dan perkhidmatan di kawasan luar bandar. Sabah juga menghadapi masalah pusat pakar yang tidak mencukupi dan bilangan katil hospital yang tidak mencukupi. Bukti, katil yang terdapat di hospital kerajaan pada tahun 2006 itu sebanyak 3.590 buah dan hanya meningkat sedikit yaitu kepada 3.834 buah pada tahun 2009. Bagi sektor pendidikan pula, boleh dikatakan negeri Sabah di antara negeri yang menghadapi masalah yang agak kritikal. Selain daripada mutu pendidikan yang lebih rendah berbanding dengan negeri-negeri terdapat di Semenanjung, negeri Sabah turut menghadapi masalah kekurangan guru yang berkualiti dengan bilik darjah yang tidak mencukupi, bekalan air dan listrik sekolah yang tidak mencukupi, masalah sekolah yang daib, masalah sekolah yang sering dilanda banjir. Begitu juga negeri Sabah turut menghadapi kekurangan pusat pengajian tinggi di peringkat universiti dan kolej yang ketara. Walaupun ada cadangan hendak menaikkan taraf beberapa kolej yang ada dan ke taraf universiti, kolej, namun apa yang jelas, Sabah masih memerlukan universiti tambahan dan bagi menampung jumlah pelajar yang semakin bertambah yang tidak dapat ditampung oleh UMS atau Universiti Malaysia Sabah dan juga UiTM Sabah. Tuan Yang Dipertua, dalam konteks membasmi kemiskinan, walaupun kerajaan Barisan Nasional cuba untuk menyembunyikan peratus sebenarnya tahap kemiskinan di Sabah, tetapi kata orang, pandai-pandai mereka menyembunyikan, dunia mengetahui juga. Sebabnya menurut kajian Bank Dunia pada tahun 2010 yang dihasilkan dalam Malaysia Economic Monitor, kadar kemiskinan di Kelantan adalah jauh lebih baik berbanding dengan negeri Sabah, di mana rakyat Sabah yang paling ramai di belanggu kemiskinan adalah terdiri daripada suku-suku kaum dengan izin Tuan Speaker, Rungus, Orang Sungai dan etnik Suluk. Terdapat juga rakyat miskin dalam komuniti yang lain termasuklah keturunan Tionghoa di kawasan bandar. Sabah juga mencatat kemiskinan bandar tertinggi di Malaysia dengan saiz isi rumah, pukul rata terbesar di Malaysia daripada segi lebih separah lagi kadar isi rumah di Sabah dalam keadaan kategori 40% isi rumah terbawah adalah di antara yang berpendapatan kurang daripada 2.300 bulan. Justru itu, sesungguh pun masih ramai rakyat Sabah yang terpinggir daripada arus pembangunan pesat negara dinafikan akses kepada fasiliti dan infrastrukturnya. Meskipun sudah hampir setengah abad Sabah merdeka melalui Malaysia, sejak tahun 1963, Kerajaan Barisan Nasional gagal menyelesaikan masalah Sabah. Walaupun kerajaan BN setiap hari mengangkut hasil negeri Sabah dan memberikan kemewahan kepada kerajaan persekutuan, boleh dikatakan rakyat Sabah hanya menerima sedekah ihsan daripada kerajaan Barisan Nasional dan tidak ikhlas dalam membangunkan rakyat Sabah. Sebagai contoh, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyebut bahawa pendapatan Petronas pada tiap-tiap tahun lebih kurang 20 bilion yang dikeluarkan hasil daripada negeri Sabah. Pada tahun 2010 hampir 20 bilion dan pada tahun 2011 juga hampir 20 bilion yang telah dikeluarkan daripada negeri Sabah. Tuan Yang Dipertua, apa yang dilakukan oleh agensi yang ditubuhkan kerajaan pusat seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Azam Niaga, Azam Ikhmat, Azam Tani, Azam Kerja dan berbagai-bagai azam yang diberikan peruntukan besar sebanyak 236 juta oleh kerajaan BN. Tetapi malangnya, masalah kemiskinan tetap mengganggu rakyat Sabah. Usaha membasmi masalah kemiskinan tegar oleh kerajaan Barisan Nasional ternyata gagal. Bukan saja pimpinannya tidak menumpuhkan sepenuhnya kepada program pembasmian kemiskinan terhadap kumpulan sasar yang layak, tetapi mereka juga hanya memikirkan agenda politik dan mengharapkan semua kerja yang dilakukan dibalas dengan pangkah terhadap kertas undi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila kerajaan Barisan Nasional memberikan ganjaran untuk memancing undi
Tetapi apa yang berlaku selepas itu? Harga barang keperluan asas semakin meningkat. Misalnya harga gula meningkat 20 sen serta-merta dengan alasan murah, yaitu potongan subsidi, sedangkan pendapatan rakyat pada keseluruhannya tidak bertambah. Jadi tidak mustahil bagi Bank Dunia mengisytiharkan negeri Sabah sebagai negeri yang termiskin di Malaysia. Harga barangan keperluan asas, pengangkutan kadar siwa terus meningkat. Tuan yang dipertua, oleh kerana saya ada lebih kurang 5 minit, saya juga ingin menyentuh tentang beberapa perkara yang ditimbulkan oleh mereka-mereka yang tidak sensitif tentang keadaan negeri Sabah. Pertama, atas nama rakyat Sabah, mewakili kawasan Parlimen Beaufort, dan juga atas rakyat keseluruhannya, amat duka cita dengan kenyataan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa pendatang tanpa izin datang ke Sabah adalah tidak memberbahaya dan boleh dijaga keselamatan rakyat Sabah. Sebenarnya, Tuan Yang Dipertua, kalau kita pergi ke mana-mana, walaupun sekitar Kota Kinabalu dan daerah-daerah yang besar seperti Sendakan, Tawau, kita sentiasa menerima aduan daripada rakyat bahawa mereka amat takut dengan kebanjiran pendatang tanpa izin yang ada di Sabah. Saya menyokong atas usaha kerajaan untuk membentuk RCI ditubuhkan. Tetapi saya menggesa kepada kerajaan supaya mempercepatkan hasil daripada kajian yang telah dibuat oleh Suruhanjaya RCI yang ditubuhkan baru-baru ini. Kita mahu penyelesaian dibuat oleh kerajaan pusat dengan bersungguh-sungguh. Jangan hanya tangkap 2-3 orang, pulangkan 2-3 orang, malahan yang datang beribu-ribu lagi datang ke negeri Sabah tanpa ada sekatan daripada pihak yang berkuasa. Tuan Yang Dipertua, saya juga amat duka cita dengan ucapan bajet oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Hanya menyebut 5 perkara saja untuk negeri Sabah, yaitu pertama, jelapang padi. Kedua, diskaun feri di antara Labuan dengan Sabah. Yang ketiga, memberikan peruntukan sedikit untuk mengurangkan harga bahan ataupun harga barang daripada Semenanjung Malaysia melalui dasar kabotaj yang monopoli pada tahun 1980. Yang keempat ialah 57 kadai satu Malaysia atau KRIM. Dan yang terakhir ialah CCTV oleh pihak berkuasa tempatan. Saya bersetuju dengan apa yang telah diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan. Tetapi malangnya negeri Sabah tidak diberikan peruntukan khusus bagi menyelesaikan masalah-masalah, terutama sekali apa yang saya sebutkan lebih awal tadi, yaitu tentang kemiskinan, infrastruktur, bangunan-bangunan kerajaan, hospital, nisbah guru, nisbah sekolah dan sebagainya. Tidak seperti apa yang dibantangkan oleh pihak Pakatan Rakyat dalam bajet alternatif untuk 2013 dengan jelas dan nyata bahawa kerajaan PR jika sekiranya ditakdirkan memerintah dan meneluki Putrajaya, yaitu di antara yang telah disebut oleh kerajaan PR, yaitu menaikkan harga royalti minyak 20%. Tetapi Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan selaku Perdana Menteri langsung tidak menyebut tentang royalti minyak kepada negeri Sabah. Yang kedua, membina rangkaian jalan raya di antara Sabah dan Sarawak bertaraf highway. Ini juga telah ditekankan oleh kerajaan Pakatan jika mereka memerintah negara ini. Begitu juga kesungguhan kerajaan Pakatan untuk menyediakan atau menubuhkan syarikat sendiri untuk menerukai minyak di setiap negeri yang mempunyai mengeluarkan minyak. Walaupun dalam saya disebut oleh Yang Berhormat Mulia Ahli Parlimen Gua Munsang pada tarikh 7 Oktober tahun 2012, PR perlu kaji akta tubuh syarikat. Tapi saya percaya bahawa akta ini dibuat oleh manusia. Akta ini tidak dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akta ini boleh dikaji setelah PR atau Pakatan Rakyat memerintah dan meneluki Putrajaya. Tuan Yang Dipertua, saya akhiri dengan ucapan saya. Pertamanya, saya juga ingin menyebut tentang masalah banjir di kawasan saya, yang mana kawasan ini adalah mendapat julukan Pakan Banjir. Setiap tahun Beaufort dilanda banjir sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Belum ada penyelesaian sejak daripada Beaufort diterukai, dan sehingga kini Beaufort sudah diterukai lebih daripada 100 tahun yang lalu dan tidak ada penyelesaian.
Mungkin ada rakan-rakan dalam Barisan Nasional mengatakan, kenapa ahli parlimen tidur ataupun wakil rakyat sebelum itu tidur. Tapi saya percaya yakin wakil rakyat sebelum saya pun telah mengemukakan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah banjir. Masalah banjir bukan saja menguntui rakyat, tetapi juga memusnahkan segala tanam-tanaman, perniagaan dan sebagainya. Itulah Pakan Beaufort. Tidak ada pekan yang ada di seluruh Malaysia ini ada bertiang ataupun kadainya bertiang. Hanyalah di Pakan Beaufort sahaja. Begitu juga Tuan Yang Pertua, saya juga mengemukakan supaya kerajaan, sama ada kerajaan Barisan Nasional terus dapat memerintah ataupun tidak, dan Pakatan Rakyat akan mengambil alih. Maka keperluan rakyat Sabah perlu diberikan keutamaan, kerana Sabah memerlukan pendekatan dan juga keutamaan, komitmen daripada kerajaan pusat. Saya berharap apapun yang kita bincangkan di sini bukan hanya tinggal di sini, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan. Bukan hanya memberikan brem satu Malaysia, itu hanyalah penyelesaian buat sementara waktu, dan tidak ada penyelesaian secara konkret atau perpanjangan tentang masalah miskin tegar yang berlaku di negeri Sabah. Sekian Tuan Speaker, terima kasih banyak.